Okey, Assalamualaikum. Kita dah. Hai, Assalamualaikum. Siapa yang tengok ni? So, sekejap lagi kita akan live dengan founder. Hai, Assalamualaikum. Siapa yang tengok ni? So, sekejap lagi kita akan live dengan founder Ashikin. Saya akan share poster tu dekat sini. Okay. So, founder kita Ashikin, dia akan cakap pasal projek amal Ramadan. So, harap line okey lah. Okay. So, siapa yang join ni, jangan lupa pukul 10.30 ni kita ada IG live dengan founder kita Ashikin. Okay. So, saya nak test slide dulu. Okay ke tidak? Okay ke? Kalau okey, adakah dia terlalu terang ataupun tak okey? Kalau macam lighting tak on point, bagi tahu, so saya boleh adjust. Lighting ni okey ke atau yang ni okey? Ataupun yang ni? Which one? Korang boleh tengok kan? Ini ke yang ini? Ke yang ini? Which one better? Ke yang ini? So yang ini better kot? So siapa yang tengok ni, jangan lupa lah pukul 10.30. Sekarang baru pukul 10 suku. So kejap lagi nanti pukul 10.30 kita boleh start buat IG live dengan kita punya founder. Nama dia Ashikin. Dia cakap pasal projek amal Ramadan. So don't forget about that, okay? So tunggu sekejap. So projek amal Ramadan, okey tak lighting ni? Ataupun nak tukar lighting ni, warna ni, ada yang better? Ataupun yang ini? Ataupun yang ini? Which one better? Tak tahu mana satu yang better kan? Yang ini better kan? So, projek amal Ramadan ni adalah satu projek yang saya tak pernah tahu, dan mungkin dia adalah satu sharing yang mungkin saya boleh pelajari daripada Ashikin. Ashikin adalah satu schoolmate saya masa sekolah rendah. Saya dah lama tak jumpa Ashikin ni, tapi saya dengar beliau baru kahwin. So, I want to know update a lot of her. Saya nak tahu apa perkembangan tentang beliau dan apa yang dia buat. Saya nak tahu kejayaan dia, apa yang dia join dan apa yang dia buat sekarang ni, apa yang dia nak target, nak capai. Banyaklah yang saya nak tahu pasal dia. So hopefully korang jangan lupa untuk tengok pukul 10.30 ni, okay? So saya kena end this live, nanti kita sambung. Okay, Assalamualaikum. Kita dah bermula IG live. So saya akan send request pada Kikin untuk dia buat live. So tunggu dia accept. Okay, Assalamualaikum. Kita dah bermula IG live. So saya akan send request pada Kikin untuk dia buat live. So tunggu dia accept kita punya request, and then kita baru boleh mulakan kita punya sharing session malam ni untuk projek amal Ramadan. Okay, so Kiki pun dah ready. Saya pun excited. Dah lama tak jumpa yang ini. Okay. So kita tunggu dia masuk, lepas tu kita start. Hai. Uish, lawa lah. Sempat macam nak touch-up tadi kan. Dengar tak? Dengar lawa-lawa. Dengar. Kak dengar tak kita cakap? Dengar tak? Dengar. Cik, saya kuatkan volume. Tak berapa dengar. Okay. Hai. Hai semua. Assalamualaikum. Tapi dia a bit slow sikit. Dia mungkin internet tak berapa. Ya, mungkin ramai kot waktu macam ni kan. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Iki apa sabar? Sihat?
Okay, it's very nice. Sorry kalau internet slow. Hopefully dia just nice lah. Okay, Iki buat apa tadi? boleh. Tadi lepas berbuka puasa, of course kita orang solat maghrib jemaah sama-sama. Tapi kita orang punya tarawih pukul 12. Sebab lepas pukul 12, lepas solat tarawih sama-sama, kita orang sambung dengan baca Quran sampai pagi. Oh, sebab pagi. Ya, sampai main larat lah. Serius, sampai main larat. Sebab kita PKP di rumah tak buat apa-apa kan. So, sampai pagi lah. InsyaAllah, kita nak try. Wow, okay. Ini satu benda yang macam jarang orang share pukul 12 sampai pagi. Yeah. Wow, that's really memang tak tidur langsung. Oh. Sebab macam kan sekarang PKP tak buat apa-apa kan. So malam memang tak tidur. So semalam Kim try baca surah Al-Baqarah sampai habis. Tak pernah Ikin baca surah Al-Baqarah daripada awal sampai habis. Semalam habis. Macam wow, I can do that. Itulah macam Al-Baqarah kan panjang. Yes, Al-Baqarah dalam 40 page kan. Yeah, so yesterday Alhamdulillah lah habis. So macam kalau orang lain nak buat pun boleh juga. Yeah, boleh kan jadi satu one per night. InsyaAllah. Okay. Alright, hari ni kita punya sharing session. Hai semua, siapa yang baru join ni, kita nak cakap pasal projek Amal Ramadan. InsyaAllah. So ramai orang tak kenal Ikin siapa, and then kita nak perkenalan. So mungkin orang yang luar sana tak kenal. So, kita ada 10 soalan yang saya collect. Tu tengok ni. Saya tanya ramai orang apa yang orang nak tahu pasal Ikin dan juga projek Amal. So 10 soalan ni just nice lah. Okay? Alright. First, perkenalkan diri and then silakan. Secantik manis. Okay, macam ni. Cik Kin actually tinggal dekat Seremban. So memang kita kan membesar dekat Seremban sama-sama. Kenal Kak Azimah pun dekat Seremban sama-sama kan. So after kita dah besar, kita kerja dekat KL tapi bila bulan puasa je kita mesti balik Seremban balik sebab nak pergi jumpa family. And then I think tahun 2017 Kin start join NGO untuk bantu gelandangan. And then lepas tu bukan 2015. Sorry, 2015 Kin try join orang buat gelandangan. And then 2018 lepas 3 tahun Kin ada pengalaman join NGO lain. After 3 years 2018 baru Kin buat group Kin sendiri. Okay, group Kin nama dia Gang Volunteer Seremban. Tapi Gang Volunteer Seremban ni pun Ikin buat macam tak sengaja tau. Bukannya Ikin macam my intention aku nak buat Gang Volunteer tahun tu. No. Gang tu terjadi apabila ramai orang DM Ikin tanya, Kin buat tak tahun ni volunteer. Lepas tu I macam kenapa ramai sangat nak join tahun ni. Maybe because the previous 3 years tu diorang dah nampak Ikin buat. So ramai orang nak join juga. So I was like, okay tak apa, you guys bagi nombor telefon, I buat group baru. Macam tu. Tiba-tiba tahun pertama kita ada around 100 lebih orang yang join group volunteer Seremban tu. I was like, wow, that was on 2018. Wow. Actually it's not Seremban sajalah. Ada KL juga, kawan-kawan office Ikin. Masa tu Ikin kerja Impiana KLCC. So kawan-kawan office ada join, kawan-kawan Malaysia Airports pun ada join. So dia macam bercampur. Tapi I named it Gang Volunteer Seremban because ramai kawan-kawan sekolah dulu yang join. Macam tu lah dia terjadi sebenarnya. It's not Kiki nak buat tapi because orang tahu yang Kiki join, so diorang pun nak join. It's semua orang punya inisiatif actually. Interesting tau sebab actually start daripada suka-suka, out of sudden dia jadi satu group yang besar. Mesti ada cabaran, right? Betul tak? So what are challenging things that you have done in this kind of volunteering? Okay, yang pertama sekali adalah because Gang Volunteer Seremban kami tak berdaftar NGO lagi, not yet berdaftar. Okay, because macam kita cakap, kita orang buat tiba-tiba, it's suddenly je.
And then so untuk dapatkan bantuan it's really hard. So tahun pertama 2018 kita orang cuma collect barang sahaja. Siapa yang nak bagi barang datang rumah Kikin, you can give anything you want dan kita orang kira jadi satu hub for you to help people and letak barang kat rumah Kikin and Kikin bagi dekat gelandangan. Masa tahun pertama rumah Kikin ni penuh dengan barang-barang until kita orang tak boleh jalan. Oh, why? Banyaknya. Orang duk hantar tau. Sampai macam nak jalan pun tak boleh. And then rasa macam orang ramai nak tolong. So benda tu bagus. But then dia punya cabaran is kita orang nak kemas susah lah. Ya, tak cukup tangan lah nak kemas. Yeah. Lepas tu, you know what? Few days before raya, my mom dah marah. Mama cakap, apa ni, macam mana kita nak raya ni? Barang banyak sangat kat rumah. Sebab kita buat bulan Ramadan. Yelah. Okay. Lepas tu, dah confused tak? Okay. Lepas tu, kita orang terpaksa ambil all the baju, kita orang letak dekat masjid for a while. Kan ada dekat box-box untuk baju dekat masjid, kita orang letak kat situ. And then ada yang orang perlukan, kita just bagi semuanya. So tahun kedua, which is last year, what we do is seminggu sebelum puasa, kita dah tak terima apa-apa barang lah. So, kita orang cakap, kita orang pun nak raya juga. So seminggu sebelum puasa, kita orang dah stop. Kita orang cakap, it's okay. 1 week before raya, we stop lah. We don't want to collect because we learn from our last 2018 mistake. Setiap kali nak jadi maksudnya setiap kali Ramadan memang Maikin akan penuh dengan semua barang-barang sumbangan yang orang bagi ni. Ya, betul. For the 2 years. Yes, betul. Sepanjang Ramadan. So okay. Tapi the good thing is this year, tahun ni bila barang-barang tu dah tak ada, family Kin dapat jemaah sama-sama dekat ruang tamu kita orang tu. So PKP punya apa? Orang cakap PKP punya keberkatan PKP. Hikmah PKP. Keberkatan, yes. wow. Boleh tak lah keberkatan PKP. Hikmah PKP betul sebab kita pun tak buat the program, kita tak dapat buat. And memanglah sedih, semua orang sedih tak dapat buat program tu. Tapi hikmah dia is rumah kita orang kosong and then dapat solat jemaah satu family dekat depan rumah. So hikmah lah kat situ. Siapa yang baru join ni kalau ada soalan nak tanya boleh je tau. Tanya je ni dia Ikin ni special untuk hari ni. So, thank you. Sebab banyak benda saya nak tanya tapi mungkin this quite issue sikit. I saw one article yang mengatakan you prepare tempat untuk gelandangan tapi orang lain dapat nama. Is it true? Oh macam it's quite a big issue punya nak discuss. Kalau Ikin nak discuss boleh je. Boleh, kalau tak discuss pun tak. Okay, untuk gelandangan Seremban, kalau korang tahu kita ada banyak kali post berkenaan nama dia Dapur Kausa. Oh okay, I tak tahu, memang saya baru first time dengar. Okay. Dapur Kausa ni adalah NGO penyayang Negeri Sembilan. Ikin tak ada kena-mengena dengan Dapur Kausa tapi Ikin one of the volunteer juga sebenarnya. Okay, so untuk Dapur Kausa ni mereka ada siapkan satu tempat dibayar sendiri personally oleh funder-funder kita lah. Maksudnya macam Ikin ada bagi duit dekat Dapur Kausa gunakan duit itu untuk bayar kepada penyewa tempat tu. So orang lain kita kumpul duit ramai-ramai, kita bayar dekat owner tempat tu lah. Okay, tapi bukan difund oleh kerajaan negeri ataupun kerajaan Negeri Sembilan. Tapi bila PKP pertama hari tu, gelandangan Seremban semua dibawa ke Dapur Kausa. Tetapi bila masuk dalam you know news, bila masuk viral apa semua orang cakap kerajaan Negeri Sembilan yang tolong. Tapi sebenarnya bukan kerajaan Negeri Sembilan. Dapur Kausa bergerak sendiri untuk bagi bantuan kepada gelandangan ni semua. So maknanya macam orang lain dapat nama lah daripada Dapur Kausa. That is one macam ni yang Dapur Kausa terasa lah. Yes, of course. Mestilah disappointed sebab actually you all pay effort buat orang lain dapat nama. Tapi bukan kita nak downkan that news ataupun kerajaan ke apa ke. But actually mention the right things lah kan. So orang boleh tahu. Fakta tu kena tepat. Bila you nak keluarkan something, you kena tanya orang betul-betul dulu. Bukannya, Negeri Sembilan sediakan pusat gelandangan, kerajaan Negeri Sembilan yang buat. Yes, maybe it seems like that, but it's actually not. Serius pula. Yeah, this is quite issue jugalah macam biasa baca and then
orang yang kenal, and then we discuss macam sebab kita kan asal daripada Seremban kan, so of course we concerned about that. Especially gelandangan, so memanglah kita macam okay, tapi kita tak ada proper official macam ni untuk explain to people kan. So Kin dah explain, it's harap everybody kat luar sana boleh tahulah siapa punya kan. Yes, betul. So it's fully 100% supported by personal people, bukan kerajaan negeri. Okay, so Okay, move to the next question. Next question is perkembangan diri secara peribadi. Saya actually kita pun everybody busy schedule. Saya pun tak tahu sangat. Then I hear you get married. So it's a lot of things. And you sangat cantik. I tengok semua gambar you sangat cantik. And thank you. You cantik and your husband I adore. Macam yelah kita ni bukanlah close sangat sebab kita ada gap umur kan. And even though kita macam tu, kita rapat di sekolah, I follow out your life. And saya pun pernah tengok you masuk ke ML Studio. Saya tengok. Sebelum tu tengok macam I was so proud. And tengok masuk Dewi Remaja. Macam yes. So just share to people perkembangan diri you, and orang nak tahu kenapa you berada stand up hari ni. Yes. Okay. Okay, myself sekarang dah umur okay, sekarang dah 25 kan. Macam lah nak cerita okay. Macam every year Ikin nak buat something yang different, something yang baru for myself, and then untuk diri sendiri, so that you can have an achievement lah, orang cakap. So macam my husband lalu I like okay. We're gonna lie. Okay. Okay. Sorry everyone. Sorry. Okay, macam ni. So, Kikin start kerja masa umur. Kikin start kerja. Okay, I'm going to start back. Okay. So, Kikin start kerja masa umur 19 tahun. Kalau semua orang nak tahu. After finish STPM. Yes. Selepas habis tingkatan 6, hari terakhir Kikin exam, the next day terus dah start kerja dah. Offer letter start the next day after exam So memang tak ada masa, habis exam terus kemas barang, terus pergi Malaysia Airport untuk daftar diri. And then 19 tahun tu dah start kerja, so 20 tahun Kikin start buat modelling. Kalau tahu, dulu Kikin pakai tudung, so Kikin buat modelling. So memang buat untuk Jelita Sara, untuk ada few brand juga, brand-brand local And then bila umur 21, Kikin dah busy sebab Kikin dah start sambung belajar. So masa sambung belajar tu struggle sangat sebab nak cari duit lebih, nak bayar yuran study. So Kikin buat 2 kerja. It's still ongoing because it's 5 years study kan. So but probably gonna finish next year, 21 sampai 26 lah, insyaAllah, doakan. InsyaAllah, amin. Amin. And then kita doa yang baik. Yeah, okay, thank you. Okay, and then after Ikin umur 23 tahun, kita bila dah ringan sikit, bila dah biasa dengan schedule yang kerja belajar tu, baru start macam nak cantik, nak pergi sana, pergi sini, and then orang pula ramai support. Bila yes, duit pun dah okay sikit time tu, gaji dah naik. Lepas tu bila kita travel ni, one thing about travel is macam you sendiri, you pergi travel, you more berani, betul tak? You senang nak bercakap dengan orang. Betul. Yes. Betul. It happen. Confidence memang build up masa travel. Exactly. Itu yang orang lain tak nampak tau bila diorang tak pergi. Bila kita travel ni, kita macam nak buat apa-apa kita kena buat sendiri. Nak bercakap dengan orang pun you have to have that confidence. So it build up tau. So lama-lama bila Kikin buat video, apa semua orang macam best lah kau buat video. Why don't kau buat video? Yes. So yeah, that's what I did lah. Actually it's atas support orang lain. Orang lain support Ikin buat, so Ikin buat juga. So and then I join lagi satu, nama dia The Girls Republic. Kalau korang tahu, I join masa umur I 24. It was last year. Okay, I join The Girls Republic. It's a girls community. Diorang tolong kita orang semua untuk build up ourselves lah. And then
After that baru I join ML Studio. ML Studio dia offer untuk I macam, you can speak, you can talk. So why don't you buat video? So you boleh share dengan semua orang. So yeah, that's what I did. Macam tu je. It just happen yang tiba-tiba, Oh, tiba-tiba. Ha. Yes. Rezeki you macam sikit unpredictable. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And rezeki jodoh pun ada. Wow, okay. Aduh, sabar. Aduh, malu lah nak cerita. Tak ada lah. Sebenarnya, jodoh pun tiba-tiba tau. Tiba-tiba jodoh ni sebenarnya. Kalau mungkin tak kisah untuk sharing, wah je. Is it okay? Oh, your husband there? Oh. Tak, dah turun bawah dah. Okay, dah turun. Okay, tak ada. Malu lah nak cerita. Okay, siapa yang follow Hikin? Actually masa, okay, it was 1 year ago. Masa kita orang kenal. Nak malu. I tak pernah cerita benda ni kat orang actually. Okay, so sebenarnya okay, ramai yang tak tahu. Ada yang masih kahwin, ada yang ramai gila DM. Proper interview untuk sharing. Okay. Exactly, okay, ni. Actually macam masa kenal husband Kin 1 year ago, Iki rahsiakan tau yang kita orang bercinta apa semua. Because like I think lain okay tak? Okay. Dengar tak? Dengar tak? Itu ada panas dah. Dengar tak? Yes, I agree. Okay. I tak pernah nampak. I tak pernah tahu. Yes. So macam Iki memang rahsiakan hubung rahsia. Alamak Iki, cerita ni kita dah dengar. Okay. Okay, so sebab tu lah ramai bila King kahwin, ramai yang DM. I tak tahu pun you I tak tahu pun you bercinta, I tak tahu pun you ada boyfriend lah macam tu. Tapi siapa yang follow closely macam kawan-kawan semua tahulah. Kenapa tak tahu dah. Internet okey tak? Okey kan, dengar tak? Macam dia tersangkut pula Dengar tak? Hello? Oh. Tak dengar dah Iki, your internet's a bit ni sikit. Maybe kena. Oh my god, I want to listen that story. Macam mana nak ni? Is it okay internet sana? I'm not sure. I think it's just pasal lagi stable. Okay. Lagi 3 bar. Tak tahu. I don't know. Dengar tak? Okay, just dengar? Jelas. Alright, okay. Alright. Okay. Okay, just kenapa Iki rahsiakan lah. Rahsia ni dia boring, okay? Aduh, suka lah. Iki rahsiakan, tak adalah Iki rahsiakan sebenarnya. I did post a few dekat Instagram. Cuma people don't know. People macam ya ke macam tu. Sebab rasa macam the previous relationship since school apa semua memang terang-terang bagi tu orang. So, I have this boyfriend, blah 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 blah. But then it didn't happen. So if you find the right one, if you feel like that he is the right one, so keep it by yourself, keep it for yourself. Macam tu. So pada luar sana boleh ambil kain yang bagus But for me, I'm very very much impressive lah. Macam bila dengar you get married out of sudden, and I know your career, and you jaga you punya career juga at the same time, you know, private. It exactly you looks mature. You tak nampak immature tau. Your face, you look young, but when it comes to attitude, you look mature a lot. And especially, sebab sini of course like kita ni macam just silent reader, kita just tengok. And I love your attitude, you keep on going, follow all the steps. You have your own path tau. Macam kita dulu pernah communicate kan. You ask my pathway. Actually I macam, I tak tahu nak explain ke orang, you know, you don't have to follow my pathway. You just do your own pathway. So you will be beautiful on your own way macam tu lah. And I'm very proud of you. Yeah, thank you. So actually lagi memang Kim suka dengan cerita orang juga. Oh, macam mana you buat ni? Macam mana you buat ni? How can you umur 23 tahun but you achieve that? I suka gila tanya orang macam tu. So bila orang tanya Kim macam mana aku nak jawab macam tu. Yes, and bila Ikin decide untuk kahwin, you quite young to get married.
And you Yeah, have, betul betul. you have this kind of career juga. You want to get married for me. Wow, this guy is very mature rather than me. Macam macam it's challenging. So, It okay, it's was. quite personal. Mm-hmm. When is the right moment and you think, okay, this is for me to get married? Wow. Macam mana? Wow. Oh, wow, it's like a girl talk, right? Tak ada sebenarnya. Dia datang tiba-tiba. Aduh, semua benda dalam hidup aku Betul tiba-tiba ya. tau. Actually, Tiba-tiba. actually it's on the guy side lah. Bila lelaki tu dah ready and then he asked for he asked for you to marry and then macam mula-mula tak terima. Dia tanya 2 kali tau. Macam okay, apa yang dia tanya tu I don't want to bagi tahu lah, rahsia. And then first time I said no, macam tak nak, I tak ready, I muda lagi, I cakap macam tu. And then second, bila dah, lepas tu dia bagi I masa sikit. Tu bila dah lama-lama sikit, dia tanya lagi. Dia tanya lagi sekali. So macam, dia ni betul ni. Yeah, and then, so kita dah terfikir. So the third time macam, okay, let's plan. Aww. Macam tu je. It just happened, right? Yes, it just happened. Aku sendiri tak sedar buat benda tu. And then Alhamdulillah, masa kita orang plan daripada awal sampai daripada merisik, tunang, sampai ke majlis, Allah permudahkan. Like semua, adalah sikit-sikit masalah. Tapi it's not that big yang macam, oh aku nak putus tunang ke, aku nak putus dengan dia ke, tak ada. Wow, that's very good. Tak tahu kenapa orang semua cakap kan. Macam boleh tak jadikan, kan banyak artikel yang mengatakan dugaan macam ni. Are you macam go through that fasa? Ataupun actually okay je? No. Okay. Tipulah. Actually we have few phases. Sebab masa kita orang merisik, actually husband kita tak ada dekat Malaysia. Dia dekat Sudan. Dia kerja dekat Sudan. Yes. So kita orang punya masalah adalah distance, which is I cannot see him, he cannot see me. So the problem is time juga. Dia dah malam, mungkin 5 jam jarak pada KL ke Sudan. So bila kita orang nak communicate tu susah. Dia balik kerja pukul 11 malam. 11 malam Malaysia. So I dah tidur dah time tu. So macam memang tak ada masa nak communicate. And then bila kita orang nak plan kahwin, masa dah tunang tu pun, the challenge is just time frame dengan jarak je lah. I cried a lot actually on that time. Rasa macam aku nak buat seorang. Dah kahwin. Alamak, tu bukan cerita pula. Aduh. Tak adalah cry a lot. Cry lah juga a few times. So macam rasa macam so dia tak ada. Kita kena buat sendiri semua. Faham tak? Like, tapi bukannya dia tak ada atas keinginan dia. Oh gitu. Dia tak ada sebab dia jauh. So I have to be independent and I am independent actually. So yes, you are. Yeah, I have my family and then if anything I need assistance, I will ask my family to macam bagi tahu tanya everything. And then one thing about my husband is bila dia buat kerja, you jangan kacau because dia buat kerja dia memang akan fokus dia buat kerja dia. So masa dia bekerja, important, right? Yes, masa dia bekerja for the rest 9 hours tu, dia akan text I masa dia lunch hour je. Dia akan text I masa lunch hour. So I understand that since pada kita orang bercinta dulu, memang perangai dia macam tu. Bila dia kerja, dia akan kerja betul-betul. So kalau kau nak contact, kau kena contact after working hours lah. So itu, exactly, that's what I also, itu pun apa yang buat aku suka kat dia. Dia macam really responsible lah towards his job. It's very simple. You know, macam you all ada kerja, respect my work, and bila we need together, be together. Macam tu lah. But you know, zaman sekarang kan macam we have a lots of mistake in relationship kan. So you boleh tahu kan relationship macam ni macam tak sangat ni okay lah. And this one you very rigid, you go through. Very good. And then because I said dia sangat family man. Ikin pun family, memang family juga tahu kan, selalu balik Seremban. Family is important for me. And dia pun sama. Itu actually ciri utama yang Ikin tengok kalau Ikin nak cari pasangan lah. Dia dengan family dia macam mana.
So Very dia good. okay dengan family. Ya. Alhamdulillah dapat yang sama. Alhamdulillah. Tapi selalunya macam tu. Bila Kan? kita jenis macam tu, kita akan dapat macam tu. That's really Kan? good. So, ya, macam you don't have to ask Allah to give you someone yang, ya Allah, aku nak orang yang beriman, aku nak orang yang kaya, aku nak orang yang perfect. No such thing as that. Yes, I agree Jodoh, that. exactly. Your jodoh is your cerminan. You do good, you will get good. You hard work, you will get hardworking man. Macam tu je sebenarnya. That's why you get tiba-tiba, Ikin. That's why you get. Tiba-tiba. Exactly. It I just agree. happened. Because Exactly. you know what? You just do your. You just enjoy. You do your own life, and it just happened. Ada orang je tiba nak kahwin dengan you. And so I'm like, okay. So, how is this happen? So, How okay about lah. pandangan dia terhadap projek ni? He helps you? Oh, Ah. okay. Macam yang kita cakap, whatever I did is my work, whatever he did is his work. Macam tu, kita orang tahulah bahagikan. But then, dia pernah cakap dulu, masa last year, masa Ikin buat this program, he joined juga. So he knows like how I work, how I put myself into this project. Okay, and then macam ni, dia support lah, 100% support. Cuma mula-mula takut juga macam, oh dah kahwin nanti kau bagi ke tidak, aku buat macam ni, dah kahwin nanti itulah ini dah tak bagi. Kan ada lelaki jenis macam tu. But dia tak. Betul. Tapi Control. tapi dia tak. Ya, dia tahu apa yang kita nak. Dia macam, I know if this project make you happy, just go with it. Macam tu. Dia tak adalah macam, oh no, tak ada. That's very good. It shows that you're very, you know what? Macam dah, you even though dah kahwin, it's nothing tak ada perubahan sangat kan? Macam you still can do what you love. That's very good. Tapi yelah, kita dah kahwin, you know. Kita at least kita kena minta juga kebenaran daripada husband kita macam, oh I nak buat tau macam tahun lepas. At least let him know. Even though dia memang dah bagi kebenaran, but then I as a wife, I kena juga lah tanya macam, oh I nak buat tau ni, I nak collaborate this time. Sebab this time around my project, I collaborate dengan kawan I, which is kawan I lelaki. Nama dia Azam Ali. So I cakap dengan dia, I nak collaborate dengan my friend lelaki, so can I do that? And then dia kenal kawan I tu, so it's okay lah. Because masa last year, it's macam Alhamdulillah, kebetulan Azam tu it's very nice guy. Masa last year kita orang buat apa ni, pelandangan tu, dia orang pernah buat together. Kira Azam dengan my husband pernah together, pernah kenal. So macam it's easier lah. That's very good. Kira dia macam, it's not easy to macam okay lepaskan, tapi as long dia tahu siapa orang tu, easy bagi. Okay. Betul? Okay. Oh, baru 2 soalan, okay? But you have more lagi 8 more question to go. Alright. Okay. Soalan ketiga. Project Amal Ramadan. One word. Project Amal Ramadan. Yes, one word to describe Project Amal Ramadan. Wow, macam main quiz lah. One word is ikhlas. I can say ikhlas. That's really, really deep. Why ikhlas? Sebab kita, biasalah kita tak dapat apa-apa pun kita buat ni. Kita buat willingly, keluarkan tenaga, you buat macam ni, kita tak dapat gaji pun buat ni, tapi kita willingly untuk create awareness dekat orang, untuk tolong orang yang memerlukan. So ikhlaskan hatilah. Kalau ramai orang yang tanya macam, betul ke kau buat ni? Maknanya kau tak ikhlas pun buat. Macam tu. Kau tak ikhlas pun nak tolong aku, so kau tak payah tolong. Macam tu. Siapa yang macam duk question I, tanya macam, betul ke aku bagi duit ni, mana kau hantar duit ni? Mana kau pergi letak duit ni? Ya Allah, aku ni dah bekerja, aku ni ada gaji tau. Macam tu nak cakap. Kalau nak terangkan dekat orang yang banyak tanya dah. Tak tegang sangat kan? Macam kita orang memang ikhlas buat benda ni. Tak ada terdetik even nak ambil RM1 duit orang pun tak ada. So macam bila orang bagi, kita orang ni orang tengah je. Macam projek yang baru ni, orang kalau you bagi kita orang RM5 sekalipun, that RM5 we're gonna give to orang yang memerlukan. Sebab Alhamdulillah rezeki kita ni, kita dah macam dah cukup dah, Alhamdulillah. That's why kita nak tolong orang. Wow, that's really deep. Wow. Yeah.
Yeah. And then You know to what? add more lah. Saya pun belum lagi level macam tu. I just want my family tapi not lagi level yang macam nak tolong gelandangan. No, not yet. I'm not that person lagi. But insyaAllah doakan ayat tu balik. InsyaAllah. It's actually macam group punya juga, group help tau. If we are together, bila kita dah buat ramai-ramai, macam I support you, you support, support, kita jadi more strong. Kita rasa macam, aku kena buat ni, aku ada orang support aku. Seorang yang kutuk aku, seorang yang macam, kau adalah free hair, seorang yang kutuk, tapi ada lagi 100 orang yang, Kiki, you boleh buat, you boleh buat. So I believe that 100 people yang help me ni will always support me. Yes. Sincere help. I never judge you, to be honest. Exactly. Yes. Even though there are few people talk bad about you, macam I know to be macam Dewi Rumaja lead to celebrity life. Sebab saya pun pernah berada di macam in this kind of industry. I don't judge you. Macam I tahu you nak cik this, you nak cik peluang. So I see this bright side, but some people alah dia nak fame je tu, publicity je tu. And I was like, no, you need to think positive. Dia bukan orang senang. She has family. Macam memang sometimes I macam fikir macam tu lah, and I tell them okay, adalah fetus. But I don't care. Orang macam ni, I just feel pity lah untuk orang. Sebab betul. You know what? Suatu hari nanti you yang akan minta tolong dengan kita orang ataupun orang yang macam you. Because you help people, they not. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Okay, my friend said me to you. Thank you, Aida. My friend. Ramai my friend nampak lagi tadi lalu. Okay, soalan nombor 4. Macam mana kita nak menyumbang dekat projek Amal Ramadan yang Ashikin buat? Cik Ashikin weh. Oh, wow. Itu projek Amal yang Ashikin buat je cik. Okay, untuk projek yang untuk tahun 2020 tahun ni, kita orang cuma pakai satu bank account, iaitu bank account Azam lah, Azam Ali, sebab dia yang inisiatif untuk dapatkan idea ni. Sebab kan macam yang first kali kita cakap tadi, kita orang bukan badan NGO berdaftar. Kita orang ni buat suka-suka sahaja tapi ikhlas dan amanah. Oh gitu. Ikhlas dan amanah tu penting. So macam logo ke. You can just transfer your money to Azam Ali punya account. I don't remember dia punya nombor account, but I can check now. Macam mana juga. Ikin boleh je letak nombor telefon or anyone letak je kat komen tu, saya pin kan. Oh ya. It's easy for people to contact you ataupun stay so slow. Lepas tu sambil tu saya scroll apa. Wah, ni orang komen. Ini bukannya nampak sangat. Okay, salam Ramadan Mubarak to 2020. Thank you siapa yang komen ni. And apa lagi? Okay, cakap ask me anything if you have any question. Kita boleh pin ke? Boleh kata banyak kali time PKP ni. Okay, nice. Tadi kan. Kita boleh pin lah kak. You dah komen? You komen lepas tu saya boleh saya I did. I just put my phone number lah, easier for them if they want to ask me. I'm open for any question. Thank you. Okay. Okay, saya dah pinkan. Okay. So yeah. Tiba-tiba. If you have any questions regarding if you want to help people, you nak tolong sesiapa sekalipun, or you ada orang-orang yang you nak tolong. So, hari ni saja, Iki baru start post hari ni tau about this thing. Kita orang dah ada more than 15 list nama yang kita orang nak tolong. Oh, nice. Yes. Ini semua daripada orang yang bagi tahu kita. Daripada Podixon ada, daripada Taman Marida. If you orang Seremban, you tahu Taman Marida dekat mana. Yes, tahu. Okay, contohnya is ada seorang kakak ni dia buka car wash. Okay. So you know car wash dia ada pekerja around 4 orang. Diorang tak ada duit pun. Even the owner of car wash sendiri tak ada duit. So the owner asking us macam tolonglah bagi, bukan untuk I tapi bagi dekat I punya pekerja. Sebab pekerja I ada anak ni semua. So I was like, okay, we put their name on the list. So nanti our group akan bincangkan siapa yang kita nak bagi and
how much Oh yang my kita god, boleh bagi. Ikin, I want to join. Nak tolonglah. Nak jugalah. Yes, of course, If you you're don't mind. welcome. Boleh, Yeah. boleh. Spread the It's words very and then deep. we can do it. We can do it. It's maybe I just do it for satisfaction. Kita tak tahu, mungkin buka pintu rezeki ke, kita tak tahu kan. Betul? I happy lah kenal orang macam you ni. Thank you. Wow. To be honest, I tak sampai level macam tu. So bila you another milestone, sebab for me orang yang berjaya adalah orang yang memberi. Orang yang berjaya bukan kaya. Then so for me, yeah, very nice. Okay, soalan yang kelima. Wow. Okay, yang menyumbang yang macam tadi lah yang Api cakap tu kan. Itu dari segi duit Okay, yang kelima matlamat. What's your matlamat lepas ni? 5 years, 3 years paling terdekat ataupun 10 years? Wow. Oh, okay. Paling takutnya aku. Oh, takut juga. Yelah, kita ni merancang dengan Allah SWT. Okay. Jadi so aku tahu. Kawan I dekat start, aku happy dapat kenal dengan you gitu. I'm happy. Thank you. Okay. Matlamat sebenarnya tak banyak pun. Actually, matlamat ni tak adalah nak jadi kaya ke, aku nak hidup senang ke, tak ada. Matlamatnya adalah is nak jadi happy, hidup ni okay, cukup makan and then esok bangun tak pening-pening nak fikir pasal diri sendiri, macam diri sendiri ke orang lain ke. Just nak teruskan hidup je lah actually, because I wasn't very rich. I'm not rich. I'm not spoiled. Macam nak cakap ni. Just live your life, and then if you have extra, why not you give to people? Macam tu je. So kalau 5 years planning, ada yang dari dalam otak sekarang ni lah kan. Of course my own family, I want my own kids. I want my own kids, baby. And then berapa orang tu macam tak pastilah kan. Wow. Takkanlah 5 tahun 5 orang you. Gila wow. Tak nak. Tak hilang sekarang. Okay. Why not? Tapi why not? Nak tu rezeki kan. Okay. So plannya just nak I have a happy family lah. Yeah, insyaAllah. Wow, it is very very matlamat yang orang kata simple but it's hard to do. How about you? Did you plan? You have 5 years experience kahwin? Alright, next. Oh my god, that's nice about you. Oh my god. Saja kan? Mana tahu jawab lah. Okay. Oh my god. Saja Kiki. Tak tahulah, nantilah. Alah. Fokus you dulu. Okay, fine. Alright, okay. Kita fokus on Ikin dulu, Kikin dulu. Okay. Kalau nak cakap pasal saya, buat kat another life. Alright. Okay. Next question. Milestone project ni boleh pergi sejauh mana, and then what's your planning untuk project Amal Ramadan? Planning yang first kali of course untuk tahun ni kita gerakkan help as many people as we can. And then planning like future adalah Ikin nak group ni nanti one day kita daftarkan supaya orang tak banyak questions and orang bertambah yakin dengan kita. Sebab I want it to be very strong baru kita daftar, and then baru kita buat sebetulnya, and then baru it spread more lah. And then matlamat lagi is yalah berdaftar, Geng Volunteer Seremban ni berdaftar. And then secondly is ramai orang lebih yakin dengan kita orang untuk kita orang bantu orang lain. Sebab honestly there's no fraud in here. Kita tak ada pun nak tipu duit orang ke apa. That's why kita buat in small amount. Kita tak ada pun nak wah-wah nak suruh artis ke, nak suruh TV3 ke untuk broadcastkan untuk kita. So kita buat antara kita je, kawan-kawan kita je. So matlamat yang lain untuk this Amal Ramadan adalah untuk semua orang bantu kami as much as we can untuk bagi awareness dekat orang lain, because even though ramai juga yang orang buat, tapi why not kita tolong juga. So nak cakap so mungkin orang yang membantu tu dia akan tolong sekitar dia sahaja.
dia tak nampak sekitar tempat persekitaran lain. So macam sekarang ni kita tolong, so orang sekeliling kita dapat kebaikan dia juga. So macam Azam, kawan Ikin yang cakap tu, dia kata dia nak buat benda ni, dia boleh je buat seorang. Dia boleh je buat seorang. Tapi kenapa dia nak ajak orang lain? Kenapa Kiki ni nak ajak semua orang supaya nanti bila dekat akhirat Allah tanya, kau buat baik tapi kenapa kau tak ajak orang? Kenapa kau selfish? Oh my god, it's very deep. Oh my god. So bila kita ajak orang lain macam sekarang ni, even kita buat live, even orang tengok pun orang nampak okay, maybe seorang dua orang terkesan dengan apa yang kita cakap. So seorang dua orang tu akan spread the words and then it just happen macam itulah. Terjadi, terbuat, terdapat pahala. So sama-sama lah kita dapat pahala. Ramai-ramai. Bukannya boleh je kalau kita nak buat seorang, kita buat je seorang. Tak payah ajak semua orang. Tak payah, aku boleh buat seorang. Macam tu kan. Tapi kita pun nak orang lain dapat pahala. Kita pun nak orang lain membantu. Kita pun nak orang lain dapat bantuan. Memudahkan hidup diorang. InsyaAllah. Okay. Soalan yang ketujuh. Apa bidang yang Ikin rasa nak try lagi ataupun bahasa bakunya ceburi? Tu. Wow. Okay. Actually, Ikin suka bidang Ikin sekarang, which is communication. Ikin memang study communication. Memang suka sangat bidang communication ni. So, actually memang nak start my own podcast, start my own channel. But sekarang ni masih lagi macam hektik kan dengan kahwin, dengan apa semua. Lepas tu, kerja pun busy juga. So I think I nak start my own podcast lah lepas ni. Dari dulu lagi memang my own target is I nak start podcast, which is live dengan orang. Sama macam ni juga, ada yang macam ni juga. Cuma tak ada masa nak fikir nak buat apa, tajuk apa, Tapi memang aku suka bidang communication sekarang ni. Cakap dengan orang and then communicate. Tengok tu. Ada orang cakap YouTuber. Wow. Actually, aku dah cakap macam tu tadi. YouTuber. You should have a YouTube channel. Tapi tak rajin nak edit. Betul lah. Nak edit video tu satu benda yang melecehkan dalam hidup. Exactly. Actually, I have tons of videos but I tak edit je. Tu yang malas. I think macam better hire seorang kot. Macam dah buat lah semua. You record ni, betul pasal kerja kan. ML Studio buat macam tu juga. ML Studio ialah dia buat je video and then they have I think 8 orang video editor. Oh my god. That's really good. Macam kiranya you learn a lot daripada ML Studio and you macam you boleh take that as you macam your own punya broadcast nanti. Actually IG Live ni saya bukan buat macam broadcast ke apa. Actually saya nak cari saham akhirat lah sebenarnya. Sebab saya tak ada apa nak kejar lah. Actually live dah quite stable. I don't have anything to rush. So dan saya tak mampu macam Ikin to handle a lot of people in one group. I can't do that. Can't do that yet. Okay, yet. Serabut dia. How did you know you yes, can? Okay, I can do that yet. Yeah. Nanti. But I tengok IG live daripada Datuk Siti lah. Macam she's sharing this macam dengan orang macam ni, dia ambil orang inspirasi untuk jadikan satu cerita yang kita tak tahu behind of it. So I fikir macam tu lah, platform yang saya ada, saya patut bagi peluang orang-orang share. Contohnya these people lah. Kita asyik dengar orang yang famous sebab kita tak dengar orang yang biasa-biasa macam kita ni. So we should do this. Maksudnya that's why I try orang-orang cari. Macam baru-baru ni sebelum Ikin IG live dengan someone ni, dia struggle in business. So I was like, okay, I give this platform to you, share. And quite serious jugalah topik tu. Wow. That was fun actually kan kita cakap pasal even actually if we talk about problem pun, tapi if it's a content macam fun je sebenarnya. Betul? Agree juga. And it doesn't matter pun kalau serious pun, benda-benda yang fun pun boleh cerita juga kan? Yeah. Okay. Soalan yang ke-8. Wow. I know you're a model.
I know. I You was. you memang cantik dari sekolah, okay? And I know you are my junior yang quite very beautiful. So, why not bagi tips kesihatan and kecantikan ataupun orang tak tahu apa yang you take care about yourself, skincare ke apa ke? Aduh, actually, okay. Sebenarnya kulit Kikin jadi macam ni because Kikin dry skin. Kau nampak sekejap je dah ada garis-garis kat muka sebab dry skin. So, Okay. sebab tu tak ada jerawat. Itu Alhamdulillah lah Allah yang bagi kan. Tapi of course, skincare kenalah jaga. Skincare kena jaga macam it's basic je sebenarnya. Basic je. Cuci muka, pakai toner. Apa lagi? Pakai toner, pakai moisturizer, pakai serum. And then sebelum tidur, kita akan letak minyak. Sekarang kita pakai minyak Minyak? serum. Itu minyak masak. Tu macam wow, beauty trick ni. It's oil, something oil. I forgot apa aku lupa lah. Oil apa Essence oil, something like that. But tapi brand kills lah. I don't remember apa nama dia. Tapi brand kills. And then, sebab kulit kering, so akan letak dekat area-area yang kering macam kening, dekat bahagian bibir semua. Untuk supaya bangun-bangun nanti kulit tak kering sangat. Just jaga tu je lah. And then one more thing, makan vitamin C. Every day. Makan vitamin C. Mak supplement tak lah banyak sangat sebenarnya vitamin C juga. Vitamin C for now. But my husband pun memang dia makan banyak gila vitamin, dia makan zinc, dia makan I don't remember what kind of supplement dia ambil, but there's like 4-5 kinds banyak of supplement. Exactly, yeah. Zinc bukan tulang ke? Okay. Yeah, dia macam ambil banyak lah. I tak tahu, dia memang family memang jenis yang ambil supplement. Tapi that's good because my mother-in-law, umur dia dah, I don't remember umur dia berapa, tapi dia tak sakit langsung. Sebab dia dia kata mencegah lebih bagus daripada merawat. So everyday dia akan ambil a bunch of supplement, makan macam how can you do that? A bunch? Wow. Yeah. Itu satu wow. Okay. Alright, next question. Sedekah dan definisi kebahagiaan untuk Ikin. Wow. Wow, soalan dia wow. Wow, okay, sedekah. Wow. Okay, sedekah dan sedekah is dulu Ikin macam memang sentiasa je baik. Alah, macam nak cerita tak? Macam tak best pula, tapi just share benda ni. Dulu, even though Ikin ada RM10 dekat dalam account, dalam purse pun, tinggal RM10 je ni dekat dalam purse. Tiba-tiba pergi isi minyak dekat petrol pump station, and then nampak orang pakcik yang dekat petrol pump tu macam duduk je, macam duduk tengah rehat, and then you give RM2, Ikin bagi RM2, RM3 kat dia pun macam, and then rasa macam best sangat. Walaupun kita tak ada duit, tapi bila kita tolong orang, kita rasa bahagia, kita rasa the feeling inside. I don't know how to tell you, but there is a relief feeling inside you. So, I can feel it. Dari dulu memang macam tu. Mak Aki pun cakap, if you tak ada duit, you give people. Tu je. Macam, okay, monthly juga pun, if you have a friends, if you have, macam contohnya ni, you dapat gaji you 3,000. It's more than enough actually 3,000 tu. Okay, don't say about 3,000 lah. 2,000 minimum gaji untuk orang yang dah grad kan. 2,000 gaji you. You're not gonna use all the 2,000 for yourself. Betul tak? You bayar bill you, and then some amount of money, sikit je pun, bagilah orang. Every month buat macam tu, babe. Buat setiap bulan. Kalau you bagi orang, you dah jadikan tu habit, and then benda tu macam bagi berkat dekat gaji you and duit you sendiri. Kadang-kadang I macam fikir, daripada aku shopping benda ni, benda yang aku dah ada. So tiba-tiba macam aku dah ada foundation, tapi aku nak beli foundation lagi yang berharga 100 lebih. Baik duit 100 lebih ni aku bagi ke orang, sedekah ke apa ke, lagi berkat. Macam tu. So there's a time. Ada masa aku shopping je. Tapi macam you macam you sacrifice your kehendak yang mungkin kehendak, keinginan. Kan? So, dia bila dah biasa, benda tu tak jadi macam sacrifice pun. Benda tu jadi rasa macam
You dah biasa buat, you tak rasa pun. So bila you bagi orang duit you rasa benda tu bahagia lah macam tu. Sedekah, what is your definition of bahagia? That is the bahagia. Yes. Wow, that's really deep. Hmm. Okay. Okay. Last question, Niki. Last question, okay. Actually, last question ni pun dah jawab dah tadi ni. Oh ya ke? Perubahan Okay, tanya je. Perubahan selepas perkahwinan, handle projek amal tadi kan. So macam actually question. Okay je Maybe actually. maybe I think one question bonus lah sebab soalan tadi dah jawab kan. Apa pesanan terakhir? Terakhir weh. Oh my god. Ya, macam AB Liu pula pesanan terakhir. Kita tak tahu nyawa kita panjang ke pendek. Mungkin esok, mungkin lusa ataupun sekejap lagi kan. Anggaplah ni momen yang terakhir. What pesanan satu pesanan ataupun beberapa pesanan yang Iki rasa Iki nak sampaikan ataupun untuk diri Iki ke ataupun untuk saya ke? Okay. Yeah. Okay lah. Okay. I think pesan in my life is actually, first of all, pentingkan keluarga sendiri dulu. No matter what happen, no matter if whatever problem dekat luar ke apa, pentingkan keluarga you. Jangan pentingkan kawan, jangan pentingkan boyfriend, girlfriend, jangan pentingkan games whatsoever. Pentingkan your family first. Because if you sakit, if you anything happen to you, your family je yang ada dengan you tau. Your friend akan datang melawat je. Your friend akan bagi kata-kata semangat je. Tapi siapa yang akan jaga you? Your family. Okay. So and then second, berkenaan dengan duit juga, give your family first. Okay. Bagi mak dulu, bagi adik-beradik dulu, bagi atuk nenek, apa semua. Barulah you fikir untuk bagi orang luar. Sebab I think ada hadis mengatakan, kalau you nak tolong orang, you tengok adik-beradik you dulu. Betul tak? Betul? Yes, bila you rasa family you dah okay, then you help people. Baru berkat actually. Mean like, if you help semua orang pun berkat juga. Tapi better tolong family kan. That is what I keep in mind lah. And then, yang ketiga adalah ini pesanan think positive. Think positive. Think positif je dengan apa-apa pun. Even kau nampak orang tu buat jahat sekalipun, kau fikir positif je. Sebab bila kau dah fikir negatif dekat orang tu, the negative will get back to you, bukan to that person. Macam, okay, contoh terdekat dengan Ikin lah. Orang selalu kutuk-kutuk Ikin free hair, jahat, blah 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 blah, but you don't know me. Macam tu. So, I told them, you just think positive. Sebab apa yang kau cakap sebenarnya tu, kau yang jahat. Aku okay je. So, think positive to people lah. Sangat. If you think negative, I'm not saying good about myself. If you fikir positive, the positive will go to you, not to me. So, just think positive. So, that's all. Okay. Nasihat yang baik. Thank you. Sangat deep. It's very, you know what, you thought benda tu actually apa Ikin cakap tu semua orang tahu sebenarnya kan. Yes, bukan benda biasa pun, bukan benda yang luar biasa pun, benda yang kita normally listen. And then I'm proud of you Ikin, serious. Kita dah habis soalan, rasa tak tahu nak tanya soalan apa lagi dah. Thank you. Actually, I'm proud of you too. Thank you so much because of what life needs, so that I can spread the awareness to people and then bagi tu orang juga. Thank you so much to you. You're welcome. And then keep going with what you do. And then saya rasa saya nak join. Mungkin ada rezeki. Saya tak tahu. Mungkin dengan melalui Ikin ni ada rezeki akan datang. You know. InsyaAllah. I know you want to have a family with kids. So maybe orang kata tanda salah satu tu subuh adalah banyakkan kebaikan. So yes, ramai orang tak tahu tu. Orang ingat makan apa? Orang kata banyak makan folic acid lah. Apa kan? Orang kata lah kan. Tapi actually
menyuburkan kita punya rahim adalah kebaikan dan juga kita punya hati banyak bersih, kita senang untuk mengandung. Dan jangan sekali-kali untuk mengatakan, jangan sekali-kali sebut kat mulut pun kata tak nak anak, jangan. Tak nak anak ataupun nak enjoy dulu, jangan sesekali. Memang nak baby je. So I'm sharing with you sebab I'm 26, you this year 25, right? I'm getting married this year. InsyaAllah nanti saya jemput Ikin kalau PKP ni lah kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan untuk kejenjang pelamin ni. Amin. Yes. You have your own success story and I'm very proud. Tak habis lagi nak cakap proud. Thank you. You do very simple things and actually that's very proud. You know, ada je orang kaya tak mampu pun nak macam ni, pelagak kan. So I will keep this video, saya letak kat YouTube proper nanti, so orang boleh tengok balik. IG live akan hilang. So I want to keep this awareness dekat situ. Thank you so much. Thank you so much for joining malam ni. Thank you. Yeah. Salam kat mak, salam kat keluarga. Sekejap lagi pukul 12 nanti nak baca Quran sampai pagi. Wow, I tak pernah jumpa family yang do that. Me and my husband je buat. Oh iya ke? I boleh try lah dengan family. I will try. Okay, try kan. Quite new. Orang panggil itikaf. Dia macam itikaf. Yeah, it is. Selalunya orang buat macam tu dekat masjid. Betul. Actually, we planned this last year. Last year kita orang nak buat itikaf ni. Tapi tak boleh duduk masjid kan, kita duduk kat rumah je lah. Very good. Okay. Instagram pun dah bagi warning. Dia kata ada 1 minute left. Yes, I can't believe it. Okay. Okay. Yeah, I pun tak tahu pula Instagram ada limit. Okay. I don't know. Okay, it's okay. Bye. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum. Just end your live and I'm gonna do the closing lah. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Okay, terima kasih siapa yang tonton IG live saya malam ni. Semoga bermanfaat. Saya ada 1 minit lagi IG live. Instagram bagi 1 minit je lagi untuk bercakap. Saya nak ucapkan terima kasih pada Ikin sebab sudi join IG live saya malam ni. Saya nak doakan yang terbaik untuk beliau. Saya doakan malam yang berkah ni, hari Jumaat. Kita dah belum lagi masuk Sabtu, hari Jumaat. So saya doakan satu keluarga dia dengan husband dia dapat dimurahkan rezeki dan dapatkan kurniaan anak. Okay. So next punya IG live akan berada hari Ahad. Kita akan interview usahawan yang menjual bundle which is pukul 12 tengah hari. So don't forget to watch it. I will share the poster and stay tuned. Okay. Assalamualaikum dan salam Ramadan.